الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Alhamdulillah, pada petang ini dapat kita sambung seperti biasa pengajian sirah muka surat 98. Muka surat 99. Pada tahun ini Rasulullah SAW menghantar tentera untuk memerangi Bani Murrah. Sebahagian mereka berjaya dibunuh dan sebahagian lagi ditawan. Dan ada seorang lelaki dikejar oleh Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Lelaki itu mengucap syahadah, tetapi Usamah menyangka dia mengucap semata-mata untuk menyelamatkan dirinya dari dibunuh. Maka Usamah tetap membunuhnya. Kemudian perkara itu disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur Usamah, "Kenapa kamu membunuhnya sedangkan dia telah bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya memerdekakan hamba kerana dia telah tersilap membunuh orang Islam. Ayat ni dah kita baca dalam buku 40 kisah menarik dari Al-Quran. Jadi ini qatlul khata'. Qatlul khata', bunuh tak sengaja, tersilap, dia kena bayar diat kepada keluarga mangsa. Selain daripada itu, pembunuh juga dikenakan kafaratul qatli, tebus dosa bunuh, iaitu dengan cara memerdekakan hamba. Kalau tak ada hamba, puasa 2 bulan berturut-turut. Hubungan dengan keluarga mangsa, bayar diat. Hubungan dengan Allah, merdekakan hamba atau berpuasa 2 bulan berturut-turut untuk menebus dosa bunuh. Kita tengok nota kaki hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Allah menurunkan ayat berkaitan peristiwa ini, iaitu pada surah An-Nisa ayat 98. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salam lasta mu'mina
tabtaghuna 'aradal hayatid dunya fa'indallahi maghanimu katsirah kadzalika kuntum min qabl famannallahu 'alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang pada jalan Allah untuk membela Islam, maka hendaklah kamu menyelidiki apa jua perkara dengan sebaik-baiknya. Tabayun. Dan janganlah kamu terburu-buru mengatakan kepada orang yang menunjukkan kepada kamu sikap damai, salam, dengan memberi salam. Alqa ilaikumus salam, dia telah memberi salam kepada kamu. Atau mengucap dua kalimah syahadah. Jangan kamu kata lasta mu'mina, engkau bukan orang yang beriman. Lalu kamu membunuhnya. Itu Sayyidina Usamah bunuh. Sayyidina Usamah kata lasta mu'mina. Allah larang cakap macam tu. Dengan tujuan hendak mendapat harta bendanya yang merupakan harta benda kehidupan dunia yang tidak kekal. Bunuh dia, dapat harta rampasan. Tapi dia dah memberi salam atau dia telah mengucap dua kalimah syahadah, tak boleh bunuh. Kerana di sisi Allah ada disediakan limpah kurnia yang banyak. Demikianlah juga keadaan kamu dahulu. Lalu Allah mengurniakan nikmatnya kepada kamu. Kamu dulu pun tak Islam. Dengan nikmat Allah kamu memeluk Islam. Oleh itu selidikilah terlebih dahulu dan janganlah bertindak dengan terburu-buru. Sesungguhnya Allah sentiasa memerhati dengan mendalam akan segala yang kamu lakukan. Ketika di Mekah, Baginda SAW, ni Nabi kan pergi buat umrah qada. Sambung cerita tentang umrah qada tu. Hak tadi tu cerita lain. Tahun ke-7 juga berlaku peperangan yang Sayyidina Usamah tersilap bunuh orang yang dah mengucap. Hak tu dia punya cerita lain yang berlaku dalam tahun ke-7 Hijrah. Perang Khaybar tahun ke-7 Hijrah. Umrah qada dan juga satu peperangan Bani Murrah, Sayyidina Usamah tersilap bunuh orang. Sekarang kita kembali kepada suasana Nabi mai buat umrah. Umratul qada. Nabi masuk melalui jalan Ji'ranah. Nabi masuk ke Ji'ranah. Sebab itulah kalau kita dah buat umrah pertama, kita nak buat lagi umrah kedua, tempat paling afdal untuk kita berniat ialah Ji'ranah. Kerana Nabi masuk buat umrah melalui jalan Ji'ranah. Dia ada 3 tempat lah selalunya orang pergi: Ji'ranah, Tan'im dan Hudaybiyah. Kalau ikut tempat hak paling afdal, Ji'ranah. Buat umrah berniat di Ji'ranah. Itu paling afdal. Yang kedua, berniat di Hudaybiyah. Kerana Nabi pernah nak masuk ke Hudaybiyah, tahun ke-6 disekat, tak boleh masuk. Maksudnya Nabi bercadang nak masuk kot tu tapi tak boleh masuk. Dan tempat ketiga, Tan'im. Dia susun bagi elok: Ji'ranah, Hudaybiyah, Tan'im. Tan'im kerana Nabi tak pernah berniat di Tan'im, tetapi Nabi menyuruh sahabat hantar isteri Nabi bernama Sayyidatuna Aisyah berniat umrah di Tan'im. Sehingga dibina masjid sekarang ni diberi nama Masjid Sayyidatina Aisyah. Jadi tempat kita nak buat umrah ni yang paling baik Ji'ranah kerana Nabi masuk kot tu. Tempat kedua Hudaybiyah kerana Nabi pernah bercadang nak masuk Hudaybiyah. Dan tempat ketiga, tempat isteri Nabi iaitu Tan'im. Sayyidatina Aisyah buat umrah di Tan'im. Baik. Nabi buat umrah qada, diberi kebenaran untuk 3 hari 3 malam. Nabi boleh gunalah kemudahan yang ada Masjidil Haram, buat program ceramah, tazkirah, qiyamul lail, zikir selama 3 hari 3 malam, diberi leluasa kepada orang Islam. Okey?
Dalam tempoh 3 hari itulah Rasulullah bertemu jodoh dengan seorang perempuan janda yang bernama Sayyidatuna Maimunah binti Harith Al-Hilaliyah. Baik. Ketika di Mekah, Nabi buat umrah qada tu, waktu itulah ketika di Mekah, baginda sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Maimunah binti Harith Al-Hilaliyah. Nabi kahwin dengan Maimunah. Kahwin tu di Mekah. Dalam hadis kita akan jumpa tazawwaja biha wa huwa muhrimun. Kita akan jumpa hadis tu kalau kita belajar hadis. Tazawwaja biha, Nabi berkahwin dengannya, dengan Maimunah ini, wa huwa muhrimun, ketika Nabi dalam ihram ataupun dalam tanah haram. Ada dua terjemahan tu. Wa huwa muhrimun, Nabi kahwin dengan Maimunah, Nabi masih dalam ihram, belum selesai umrah. Ataupun terjemahan kedua, wa huwa muhrimun, makna wa huwa fi ardil haram. Wa huwa muhrimun, Nabi dalam tanah haram. Mengikut mazhab Syafi'i, terjemahan hadis ni, Nabi kahwin dengan Maimunah di tanah haram, bukan dalam ihram. Kerana akad nikah dalam ihram tidak sah. Akad nikah dalam ihram tak dibolehkan dan tidak sah. Takkan Nabi nak akad nikah dalam ihram? Tak sah, berdosa. Jadi wahwa muhrimun di situ ialah wahwa fil haram, baginda masih berada di tanah haram Mekah. Itu terjemahan yang tepat. Tapi sebahagian mazhab kata Nabi kahwin dalam ihram, makna sah perkahwinan dalam ihram. Mazhab kita tak sah. Orang yang dalam ihram kalau berkahwin, kahwin dia tidak sah. Iaitu janda. Maimunah ni janda kepada bapa saudaranya yang bernama Hamzah. Ini satu pendapat lah. Tapi pendapat yang lebih sahih, dia janda, bukan kepada Sayyidina Hamzah. Dia, suami dia nama apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Suami dia bukan nama Sayyidina Hamzah. Mana dia? Tadi saya ada baca tadi. Mereka ada beberapa orang adik-beradik yang mencadangkan Nabi kahwin ni, yang cadangkan Nabi kahwin dengan Sayyidina Maimunah ni bapa saudara Nabi, iaitu Sayyidina Al-Abbas radhiyallahu anha. Dia yang cadangkan. Sayyidina Al-Abbas radhiyallahu anha. Baik. Sebenarnya yang betulnya begini. Sayyidatuna Maimunah sebelum berkahwin dengan Nabi, dia isteri kepada Abu Raham bin Abdul Uzza. Abu Raham bin Abdul Uzza tu nama suami dia. Bukan Sayyidina Hamzah. Bukan. Mereka ni, Maimunah ni, dia ada adik-beradik dia ada 3 orang, semua perempuan. Yang mana Nabi namakan Al-Akhawat Al-Mu'minat, saudari-saudari yang beriman. 3 orang. Yang pertama nama Lubabah Al-Kubra. Lubabah Al-Kubra, yakni isteri Sayyidina Abbas. Lubabah Al-Kubra, isteri Sayyidina Abbas radhiyallahu anha. Kemudian ada lagi Lubabah Sughra. Lubabah Sughra ni mak Sayyidina Khalid bin Al-Walid. Lubabah Sughra yakni kahwin dengan Al-Walid bin Mughirah. Mana dia mak kepada Khalid bin Al-Walid.
Kemudian Maimunah. Maimunah ni isteri Rasulullah. Jadi mereka ni semua isteri pembesar. Lubabah Kubra kahwin dengan Al-Abbas. Lubabah Sughra kahwin dengan Al-Walid bin Mughirah, bapa kepada Sayyidina Khalid. Maknanya Sayyidina Abdullah bin Abbas sepupu dengan Khalid bin Al-Walid. Kemudian yang ketiga ni Maimunah binti Harith. Maimunah berkahwin dengan Abu Rahmin yang kemudiannya meninggal dunia dan berkahwin pula dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi 3 beradik mendapat 3 suami, semuanya pembesar. Al-Abbas, Al-Walid bin Mughirah dan juga Nabi sendiri Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada lagi saudari mereka iaitu Asma binti Umais. Asma binti Umais satu ibu dengan Maimunah tapi berbeza bapa. Asma binti Umais, Maimunah binti Haris. Lubabah Kubra binti Haris, Lubabah Sughra binti Haris. Asma binti Umais ni dia pak dia lain, pak dia Umais, tapi mak dia sama mak dengan Sayyidatuna Maimunah. Siapa Asma binti Umais? Asma binti Umais ni isteri kepada Sayyiduna Ja'far bin Abi Talib yang nanti kita akan baca mati syahid dalam peperangan Mu'tah. Pembawa bendera, dia bawa bendera tangan kanan, kena kerat tangan kanan. Pegang tangan kiri, kena kerat tangan kiri. Kepit dengan lutut, kena kerat kaki. Ja'far bin Abi Talib seorang batal, seorang pahlawan. Isteri dia nama Asma binti Umais. Itu isteri Ja'far. Nanti bila suaminya syahid, sedih, dia jadi janda. Habis iddah, dia dipinang pula oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan nanti bila Nabi buat haji wada', dekat-dekat Nabi nak wafat, Nabi buat haji perpisahan, Asma binti Umais, waktu tu dia dah kahwin dengan Sayyidina Abu Bakar. Suami lama dia dulu Ja'far bin Abi Talib. Dia ikut serta dalam haji wada' sampai di Bir Ali. Sampai di Bir Ali tu, dia sarat dan dia mengandung, bersalin di situ. Asma binti Umais. Asma binti Umais ni adik satu ibu dengan Maimunah dan Lubabah dan Lubabah. Lubabah 2 orang, Maimunah. Ni tu semua kakak-kakak seibu. Yang kita nak cerita Asma binti Umais ni, suami lama dia Ja'far bin Abi Talib, suami barunya Abu Bakar As-Siddiq. Dan selepas itu, selepas Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia, dia dikahwin dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pula kahwin. Sayyidina Ali menjadi suami kepada Asma binti Umais radhiyallahu anha. Maknanya apa, adik-beradik ni semua mendapat suami-suami yang hebat. Entah nampak tak? Dan seorang lagi nama Salma binti Umais. Salma binti Umais ni lah isteri Sayyidina Hamzah. Sayyidatuna Salma binti Umais adik kepada Sayyidatuna Asma binti Umais. Hak Salma ni baru dia isteri janda kepada Sayyidus Syuhada, ketua orang mati syahid, iaitu Sayyidina Hamzah radhiyallahu anha. Jadi ni pun ada 5 beradik. Pendek cerita, ni pun ada 5 beradik. 3 saudari seibu sebapa, iaitu Lubabah Al-Kubra, isteri Sayyidina Al-Abbas, mak kepada Sayyidina Abdullah, dan dipanggil juga Ummul Fadl. Lubabah Al-Kubra ni dipanggil Ummul Fadl kerana anak sulung dia nama Fadl bin Abbas, Abdullah bin Abbas, Qutham bin Abbas ataupun Husam bin Abbas. Begitu. Lubabah binti Haris, Lubabah Kubra. Kemudian ada Lubabah Sughra binti Haris juga. Siapa dia? Mak Sayyidina Khalid bin Al-Walid. Kemudian Maimunah binti Harith. Dulu kahwin dengan Abu Rahmin, kemudian kahwin dengan Rasulullah. Jadi Rasulullah birahlah dengan Al-Walid bin Al-Walid, dan Rasulullah juga secara tak langsung biras dengan Al-Abbas. Abbas tu pak saudara Nabi, dalam masa yang sama birah dengan Nabi. Begitu. Kemudian mereka ada 2 orang adik. Adik ni satu ibu tapi berbeza ayah. Nama apa? Asma binti Umais, isteri kepada Sayyidina Ja'far
yang nanti kita akan cerita mati terbunuh dalam peperangan Mu'tah di Jordan. Habis Indah dia kahwin dengan Sayyidina Abu Bakar. Lepas Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia, dia dikahwinkan, dia bertemu jodoh Sayyidina Ali pula, meminang dan berkahwin. Seorang perempuan yang hebat. Dan dia bersalin di Bir Ali. Dan dia nak terus pergi buat haji bersama Rasulullah. Rasulullah kata kena niat. Jadi orang yang haid atau nifas, bila sampai di tempat miqat, walaupun dia haid nifas, niat tetap kena niat. Itu Asma binti Umais radhiyallahu anha. Dan seorang lagi Salma binti Umais. Hak ni barulah janda Sayyiduna Hamzah radhiyallahu anhu. Mungkin pengarang kita keliru. Dia kata Nabi kahwin dengan Maimunah binti Haris, yang mana Maimunah ini ialah janda kepada bapa saudara Nabi yang bernama Hamzah. Tak. Janda Sayyidina Hamzah nama Salma binti Umais. Dan dialah isteri terakhir Nabi SAW. Isteri pertama orang Mekah, kahwin di Mekah, itu Sayyidatina Khadijah. Isteri terakhir pun orang Mekah, Sayyidatuna Maimunah. Tapi nak duduk sekali tak boleh. Kan 3 hari saja buat umrah. Nak duduk sekali, kafir Quraisy tak bagi. Kafir Quraisy cemburu. Tak bagi Nabi duduk sekali dengan Sayyidatina Maimunah. Maka Nabi keluar daripada Mekah, bawa Sayyidatina Maimunah tinggal di satu tempat nama Sarif. Sin Rafa, Sarif. Di situ dia di luar daripada Mekah. Dalam perjalanan Nabi nak balik Madinah, Nabi tinggalkan Sayyidatuna Maimunah di Sarif. Kerana ada rumah lain lah, rumah keluarga Nabi juga di situ. Dan Nabi bersama dengannya di Sarif. Dan dia meninggal dunia pun di situ, di Sarif. Sarif ni kalau kita naik bah, kalau pemandu bah bagi tahulah. Kalau dari Madinah dekat-dekat nak sampai Mekah, ada kubur dia di tepi jalan. Boleh nampak tepi jalan, tempat bernama Sarif. Dan Sarif ini juga ada cerita lain pula. Sayyidatina Aisyah, dia nak buat haji ifrat, sampai tang Sarif tu tak jauh dengan kubur Sayyidatina Maimunah. Sampai di Sarif tu dia keluar darah haid. Menyebabkan Sayyidatina Aisyah nak buat haji ifrat, terganggu hajinya, yang kemudiannya bertukar menjadi haji qiran. Orang pakat pergi wukuf di Arafah dah, dia tak boleh lagi nak buat amal ibadat. Dia nak buat umrah dulu, tapi umrah dia terganggu kerana dia haid, dia tak boleh tawaf. Maka Nabi suruh dia gabungkan umrah bersekali dengan haji. Dia boleh pergi pada Arafah, boleh melontar semua, cuma tak boleh tawaf selagi belum kering darah. Itu kita katakan dalam kursus haji selalu orang sebutlah cerita Sayyidatina Aisyah keluar darah haid di Sarif. Sarif tu ada rumah Sayyidatina Maimunah di situ. Antara tujuan Nabi kahwin dengan Sayyidatina Maimunah, yang pertama, Nabi tak gamak nak tolak lah, sebab yang merancang, yang atur perkahwinan ni ialah pak saudara Nabi Al-Abbas. Ketika itu Al-Abbas belum masuk Islam. Al-Abbas belum masuk Islam. Belum mengisytiharkan Islam. Jadi Nabi pun malu alah dengan pak penakan. Pak penakan ni jodohkan sepasal adik ipar Al-Abbas ni, Maimunah tu adik ipar dia. 2 beradik dengan isteri dia. Jadi dia semawar dekat Nabi, offer kat Nabi, kahwinlah dengan Maimunah kerana dia janda, suami dia Abu Raham meninggal dunia, dia dah tamat iddah. Jadi Nabi menghormati Al-Abbas untuk tarik, untuk pujuk hati Sayyidina Al-Abbas. Nanti Nabi pula nak ajak dia masuk Islam. Jadi dia pelawar Nabi kahwin, Nabi tak tolak. Satu. Yang kedua, Nabi kahwin itu ialah tujuan Nabi nak rapat dengan seorang yang kuat menentang Nabi. Anak sedara Maimunah sendiri, iaitu Sayyidina Khalid bin Al-Walid. Sayyidina Khalid bin Al-Walid. Sayyidina Khalid bin Al-Walid, waktu Nabi mai buat umrah qada tu, dia lari. Dia punya benci dekat Nabi. Dia tak suka tengok Nabi tawaf, Nabi sa'i. Dia lari keluar daripada Mekah. Jadi bila Nabi kahwin, Khalid bin Al-Walid ni secara tak langsung jadi anak saudara Nabi. Anak saudara Maimunah, anak saudara Nabi. Dan Nabi cari dia. 3 hari Nabi buat umrah. Bukan buat umrah tu tiap hari, buat umrah serta kahwin sekali lah. Nabi cari dia. Orang lain Nabi tak cari. Nabi cari, mana Khalid bin Al-Walid, aku nak jumpa.
adik Sayyidina Khalid nama Al-Walid bin Al-Walid. Al-Walid bin Al-Walid ni masuk Islam. Dia kata abang dia lari, tak mau tengok Nabi, tak mau bertemu Nabi, belaga angin lah kita panggil kan. Khalid bin Al-Walid dia lari keluar. Dia tak mau tengok Nabi tawaf sa'i buat ibadat, dia benci, dia cemburu. Nabi duk tanya dia, mana Khalid? Mana Nabi ambil berat? Aina Khalid? Dua perkataannya. Mana pi Khalid? Jadi adik ni, Al-Walid bin Al-Walid, adik Sayyidina Khalid tulis surat dekat abang dia. Hang tahu tak, Rasulullah cari hang. Rasulullah tanya, mana Khalid? Mana Khalid? Rasulullah ambil berat. Dan Rasulullah sambung ayat sikit lagi. Tadi, aina Khalid? Di mana Khalid? Nabi sambung sikit lagi. Nabi kata, mithluhu jahalal Islam. Orang yang cerdik macam Sayyidina Khalid tak patut jahil tentang Islam. Mithluhu jahilal Islam. Adakah patut orang macam Khalid masih jahil tentang Islam? Maksudnya dia cerdik itu, takkanlah dia masih belum memahami agama Islam. Orang macam dia tak patut jahil. Orang lain tak apalah jahil. Mana Nabi cakap tu, Nabi mengangkat keilmuan dia, kecerdikan. Mana Khalid? Orang seperti Khalid tak patut jahil tentang Islam. Ayat tu, ya Allah, menyentuh hati dia. Adik dia cari dia, adik dia upah orang hantar surat. Dia baca surat tu, adik dia kata, wahai abangku Khalid, baliklah ke Mekah. Nabi Muhammad ni nak jumpa kamu. Dia cari kamu. Dia tanya-tanya tentang kamu. Dan dia kata orang macam kamu sepatutnya tidak jahil tentang Islam. Ayat Nabi tu, dia rasa hebat lah sebab Nabi cari dia. Nabi nak jumpa dia. Dan yang lebih dia terkejut bila dia dapat info kata Nabi dah jadi pak menakan dia. Nabi dah kahwin dengan mak menakan dia. Allahu Akbar. Jadi keluarga kita. Jadi keluarga dia apa? Sayyidina Khalid, dia lawan Nabi pasal pak dia lawan Nabi pasal itu je. Pak dia Al-Walid bin Mughirah. Dia anak bapak. Bapak dia menentang Nabi, dia pun menentang Nabi. Dia bukan faham sangat erti perjuangan. Jadi, kahwinnya Nabi dengan Sayyidina Maimunah ni yang pertama, hormat Al-Abbas. Al-Abbas yang tolong kira, tolong atuk semua. Takkan nak tolak. Satu. Yang kedua, tujuan Nabi ialah ta'lif. Untuk melembutkan hati Sayyidina Khalid. Kamu dah jadi anak saudaraku. Kamu orang cerdik. Patutnya kamu masuk Islam. Kamu bantu aku. Kamu bergabung dengan aku. Nabi cari dia. Akhirnya dia balik ya. Dalam tempoh 3 hari itu dia pun balik jumpa Nabi. Bincang dengan Nabi. Akhirnya dia memeluk Islam. Al-Abbas tak masuk lagi. Al-Abbas masuk Islam dekat Fatu Mekah. Anak-anak Sayyidina Abbas semua masuk Islam. Abdullah, Al-Fadl semua tu masuk Islam. Dan tak lama lepas ni kita tengok Perang Mu'tah. Dia masuk Islam di hujung tahun ke-7. Dia Khalid ni, Sayyidina Khalid ni dia masuk Islam hujung tahun ke-7. Tahun ke-8 berlaku Perang Mu'tah. Dia memegang bendera. Masuk Islam jadi pahlawan tu. Dalam Perang Mu'tah, Nabi lantik Sayyidina Zaid bin Harisah pemegang bendera. Kalau Zaid bin Harisah dibunuh, Ja'far bin Abi Talib. Kalau ni pun kena bunuh, Sayyidina Abdullah bin Rawaha. Kalau tiga-tiga mati syahid, Allah akan memberi jawatan itu kepada seorang lelaki yang hebat, iaitu Sayyidina Khalid bin Al-Walid. Dia masuk Islam di hujung tahun ke-7. Tahun ke-8 dia mengharumkan nama Islam dalam peperangan Mu'tah. Balik daripada perang Mu'tah, Nabi panggil dia Saifullah Al-Maslul, pedang Allah yang sentiasa terhunus. Jadi masa masuk Islam dengan perang tu tak lama. Hujung tahun ke-7 masuk Islam, awal tahun ke-8 dia pemegang bendera dalam peperangan Mu'tah. Dia merangkap anak saudara Nabi, sepupu Sayyidina Abdullah bin Al-Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Baginda tidak bersama dengannya melainkan setelah keluar dari Mekah. Di Mekah ni pun tak bagi. Kahwin saja boleh. Nak duduk sekali tak boleh. Jadi keluar ke Sarif. Sin Rafa Sarif. Di situlah Nabi Nabi bersama dengan Sayyidatuna Maimunah
radhiyallahu anha. Dan cerita hadis dha' pun berlaku di rumah Sayyidatina Maimunah. Nabi sarapan pagi bersama Abdullah bin Abbas dan Sayyidina Khalid. Dibawa datang dha'. Nabi tak makan dha'. Sayyidina Khalid makan sungguh di rumah Maimunah. Nabi tengok, Nabi tak komen apa, menunjukkan harus makan dha'. Cuma makruh kerana Nabi tak suka makan dha'. Nabi minum susu. Dan diriwayatkan Nabi minum susu, Nabi baca doa, Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Ya Allah, berkatilah susu dan kau tambah banyakkan lagi susu. Semua tu ceritanya di rumah Maimunah binti Harith radhiyallahu anha. Dan hadis tentang Sayyidina Abdullah bin Abbas bermalam. Dia kata, aku bermalam di rumah makcikku. Makcikku tu Maimunah ni lah. Aku bermalam di rumah mak saudaraku dengan tujuan nak melihat tahajud Nabi. Itu pun di rumah Sayyidatina Maimunah. Bila Nabi bangun, Nabi sapu muka. Kemudian Nabi membaca 10 atau 11 ayat daripada surah Ali Imran, ayat-ayat akhir. Ayat-ayat akhir. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim sampai habis surah Ali Imran. 11 ayat lah. 11 ayat. Nabi baca macam tu. Semuanya diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi, merangkap anak saudara Nabi sebelah isteri Nabi yang bernama Sayyidatuna Maimunah binti Harith radhiyallahu anha. Kita berhenti dekat ni dulu. Besok petang insya-Allah kita sambung tahun ke-8 Hijrah. Di situ kita akan dapat lihat 3,000 tentera Islam berperang dengan 200,000 tentera Rom. Ya Allah, ramainya. Dan beberapa orang pejuang Islam mati terbunuh. Beberapa orang mati terbunuh. Antaranya Sayyidina Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi. Yang mana nanti Nabi akan hantar pula anak dia. Dekat-dekat Nabi nak wafat, Nabi akan bentuk satu pasukan tentera Sayyidina Usamah bin Zaid untuk pergi ke tempat tu menuntut bela atas kematian ayahnya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah, Abdullah bin Rawahah dan juga Ja'far bin Abi Talib yang mana saya sebut tadi. Ja'far ini dia meninggal dunia, balunya Sayyidatuna Asma binti Umais. Itu kahwin dengan Sayyidina Abu Bakar, itu kahwin dengan Sayyidina Ali. Perempuan-perempuan yang hebat, melahirkan anak-anak yang juga hebat. Jadi berhenti dekat tu dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.